fi Zilalul Quran karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat-ayat 275 hingga 276. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri lurus, melainkan seperti berdirinya orang yang direbahkan syaitan kerana kerasukannya. Itu adalah disebabkan oleh kerana mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, dan kan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang sampai kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka segala ambilannya yang telah lepas adalah menjadi haknya, dan terserahlah urusannya kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi mengambil riba, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal abadi di dalamnya. Ayat 275. Allah memusnahkan kebaikan riba dan menyuburkan kebaikan sedekah, dan Allah tidak sukakan setiap orang kafir yang berdosa. Ayat 276. Itulah serangan yang menakut dan gambaran yang ngeri. Mereka tidak dapat berdiri lurus, melainkan seperti berdirinya orang yang direbahkan syaitan kerana rasukannya. Ayat 275. Pemakan riba hidup dalam keadaan terumbang-ambing. Tidak ada ancaman mental yang sampai ke hati sehebat ancaman yang disampaikan dalam bentuk gambaran fizikal yang hidup dan bergerak ini, iaitu gambaran orang yang telah rebah kerana dirasuk syaitan. Ini satu gambaran yang biasa dilihat orang ramai. Al-Quran membawa gambaran ini untuk memberi saranan yang menakutkan hati dan menyedarkan perasaan para ribawan, dan untuk menggerakkan mereka dengan kuatnya agar mereka meninggalkan adat kebiasaan mereka yang buruk di dalam sistem ekonomi mereka, dan meninggalkan tamak haloba mereka untuk mendapat faedah riba itu. Gambaran ini merupakan satu cara memberi kesan didikan yang berjaya di tempat-tempat yang sesuai. Dan dalam waktu yang sama, ia juga menggambarkan hakikat yang berlaku di alam kenyataan. Di masa yang silam, kebanyakan tafsir menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan gambaran berdiri yang menakutkan ini ialah gambaran berdiri pada hari manusia dibangkitkan dari kubur kelak. Tetapi sebenarnya gambaran berdiri seperti ini juga menurut pendapat kami telah berlaku dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ini adalah sesuai dengan keterangan ayat selepas ini yang menyatakan peristiharan perang dari Allah dan Rasulnya. Dan kini kita dapat melihat bahawa peperangan ini sudah berlaku sekarang dan sedang dilancarkan ke atas manusia sesat yang terhuyung hayang jatuh seperti orang yang dirasukkan hantu yang tersepit dalam tindakan sistem riba. Dan sebelum kami memberi huraian yang terperinci untuk membuktikan kebenaran hakikat ini dalam realiti manusia pada hari ini, eloklah kami lebih dahulu mulakan dengan membentang gambaran muamalat riba yang dihadapi oleh Al-Quran di semenanjung tanah Arab dan fikiran-fikiran ahli jahiliyah mengenai muamalat itu. Jenis-jenis riba di zaman jahiliyah. Riba yang terkenal di zaman jahiliyah dan yang diturunkan kerananya ayat-ayat ini dan lainnya dengan tujuan untuk menghapuskannya adalah mempunyai dua bentuk yang pokok, iaitu riba tangguh bayaran, iaitu riba an-nasyah, dan riba lebih tukaran, iaitu riba al-fadal.
Adapun riba tangguh bayaran, maka Qatadah menerangkannya dengan kataan, riba ahli jahiliyah ialah seorang menjual sesuatu jualan dengan bayaran yang ditangguhkan pada suatu masa yang tertentu. Dan apabila tempoh itu sampai, sedangkan pembelinya tidak dapat menjelaskan, maka ia akan menambahkan lagi bayaran itu ke atas pembeli dan memberi tempoh yang baru kepadanya. Kata Mujahid pula, mereka di zaman jahiliah dahulu, apabila seorang berhutang kepada seseorang yang lain, ia akan berkata kepadanya, saya akan membayar kepada awak sekian-sekian dan awak tempohkan saya sekian masa, lalu ia diberikan tempoh itu. Ujar Abu Bakar Al-Khassas Al-Jassas, adalah dimaklumi umum bahawa riba jahiliah ini ialah berupa hutang yang ditangguhkan bayarannya dengan dikenakan bayaran lebih yang disyaratkan. Bayaran lebih itu ialah sebagai ganti tangguhan bayaran. Oleh sebab itu, Allah hapuskan riba ini. Ujar Al-Imam Al-Razi dalam tafsirnya, riba tangguh bayaran iaitu riba an-nasyah, itulah yang dimasyhurkan di zaman jahiliah. Kerana seorang dari mereka memberi hutang kepada seseorang yang lain dengan barang yang bertangguh dengan syarat ia mengambil faedah sebanyak yang tertentu dari orang itu pada tiap-tiap bulan, sedangkan pokok hutang kekal tidak terjejas apa-apa pun. Apabila sampai tempoh, ia akan menuntut si yang berhutang itu menjelaskan pokok hutangnya, dan apabila ia tidak dapat menjelaskannya, maka si pemberi hutang itu akan menambahkan bayaran dan melanjutkan tempohnya. Tersebut dalam hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda, tiada riba melainkan pada hutang yang ditangguhkan bayarannya. Adapun riba lebih tukaran, iaitu riba al-fadal, ialah seorang menjual sesuatu dan sesuatu yang sama sejenis dengannya, disertakan dengan tambahan seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum, bali dengan bali. Begitulah seterusnya, jual beli seperti ini dimasukkan ke dalam garis riba kerana ada titik keserupaan dengan riba, dan kerana di dalam jual beli itu terdapat perasaan yang sama dengan perasaan yang menemani muamalat riba. Inilah titik tolak yang amat penting bagi kita apabila memperkatakan tentang muamalat riba yang ada sekarang. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, sabda Rasulullah SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, sama serupa dan bertukar tangan. Sesiapa yang memberi tukaran yang lebih atau menuntut tukaran yang lebih, maka bererti ia telah makan riba. Dan dalam perkara ini sama sahaja di antara yang mengambil dan yang memberi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga, katanya, Bilal telah membawa kepada Nabi SAW buah tamar bani yang baik. Lalu Nabi SAW pun bertanya, dari mana anda dapat buah tamar ini? Jawab Bilal, kami ada buah tamar yang tidak baik, kemudian jual 2 gantang darinya dengan segantang bami. Dengan segantang bani. Beliau pun bersabda, oh, itulah riba. Itulah riba. Jangan anda buat begitu. Tetapi jika anda nak membeli tamar itu, maka jual dahulu tamar anda yang tidak baik itu dengan sesuatu yang lain. Kemudian beli tamar itu dengan harganya. Adapun jenis yang pertama, iaitu riba tangguh bayaran, riba an-nasyah, maka aspek riba dalam jenis ini amatlah jelas, tidak lagi memerlukan huraian, kerana ia mengandungi segala unsur pokok dalam setiap muamalat riba, iaitu bayaran yang lebih di atas pokok hutang atau wang pokok pinjaman dan tangguhan yang kerananya dikenakan bayaran tambahan ini. Dan pengenaan faedah itu dijadikan syarat yang disebut dalam akad.
Di sini harta dapat melahirkan harta semata-mata dengan sebab adanya tangguhan bayaran. Adapun jenis yang kedua iaitu riba lebih tukaran atau riba al-fadal. Maka di antara perkara yang tidak diragui lagi ialah wujudnya di sana perbezaan pokok di dalam dua benda yang bersamaan jenis. Ini jelas dalam kes Bilal apabila dia memberi 2 gantang buah tamarnya yang tidak baik untuk mendapatkan segantang buah tamar yang baik. Tetapi oleh sebab wujudnya persamaan jenis di antara dua benda ini menimbulkan kekeliruan bahawa di sana ada muamalat riba. Di sini tamar melahirkan tamar dan ia disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai riba dan melarang Bilal melakukannya. Kemudian beliau menyuruh Bilal menjual buah tamarnya yang hendak ditukarkannya itu dengan tunai, kemudian membeli buah tamar yang dikehendaki dengan tunai juga untuk menjauhi bayaran riba di dalam muamalat ini. Begitu juga disyaratkan penerimaan barang-barang itu secara bertukar tangan supaya tidak ada tangguhan dalam jual beli barang yang sama sejenis walaupun tanpa lebih tukaran. Kerana tangguhan itu mengandungi bayaran riba dan ia merupakan salah satu dari unsur riba. Hingga ke batas ini sampainya kepekaan Rasulullah SAW terhadap bayangan riba di dalam sesuatu muamalat. Dan hingga sampai setinggi ini juga kebijaksanaan beliau dalam merawati mentaliti riba yang lumrah di zaman jahiliah itu. Percubaan menghalalkan riba di zaman moden. Tetapi pada hari ini, setengah-setengah orang yang mengaku kalah kepada pandangan kapitalisme barat dan kepada sistem-sistem kapitalisme barat mahu menentukan pengharaman itu ke atas satu bentuk riba saja di antara bentuk-bentuk riba yang lain, iaitu riba tangguh bayaran, riba an-nasiyah, kerana berpegang dengan hadis Usamah dan kepada gambaran ulama salaf tentang muamalat riba di zaman jahiliah, dan mereka mahu menghalalkan dari segi agama dan di atas nama Islam segala bentuk muamalat riba yang baru diadakan dan sama sekali tidak sama dengan riba jahiliah. Tetapi percubaan ini tidak lebih dari merupakan suatu gejala dari gejala-gejala kekalahan jiwa dan daya berfikir. Kerana Islam bukanlah suatu sistem bentuk-bentuk lahir, malah ia suatu sistem yang ditegakkan di atas suatu kefahaman dan pemikiran yang kukuh. Oleh itu, apabila Islam mengharamkan riba, maka ia tidak mengharamkan salah satu bentuk riba dan menghalalkan bentuk-bentuk riba yang lain. Malah Islam menentang apa sahaja konsep yang bertentangan dengan konsepnya dan memerangi apa sahaja cara berfikir yang tidak sesuai dengan cara berfikirnya. Islam amat peka di dalam perkara ini hingga ia mengharamkan riba lebih tukaran, iaitu riba al-fadal, untuk menjauhkan bayangan pemikiran riba dan perasaan-perasaan riba. Oleh sebab itulah segala bentuk muamalat yang berunsur riba itu haram, sama ada ia datang dalam bentuk-bentuk yang dikenali di zaman jahiliah atau dalam bentuk-bentuk yang baru diadakan selama yang mengandungi unsur-unsur riba yang pokok atau mempunyai ciri-ciri pemikiran riba, iaitu pemikiran yang mementingkan diri, tamak, keakuan dan berjudi, dan selama ia mempunyai perasaan yang buruk, iaitu perasaan mahu mendapat untung dengan apa cara sahaja. Kerana itu, kita seharusnya mengetahui hakikat ini dengan baik dan yakin kepada pengisytiharan perang dari Allah dan Rasul-Nya terhadap masyarakat yang mengamalkan sistem riba. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri lurus, melainkan seperti berdirinya orang yang direbahkan syaitan kerana kerasukannya.
Dan orang-orang yang makan riba itu bukannya orang-orang yang mengambil faedah riba sahaja. Walaupun mereka lah pihak pertama yang diancamkan dengan nas yang menakutkan ini. Tetapi seluruh warga masyarakat yang mengamalkan sistem riba itu. Dan Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu an bahawa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknatkan pemakan riba, pemberi dan dua saksinya dan penulisnya, dan beliau bersabda, mereka semuanya sama sahaja. Masyarakat yang ditegakkan di atas asas riba. Ini adalah dalam muamalat riba secara individu. Tetapi dalam masyarakat yang ditegakkan seluruhnya di atas asas riba, maka semua warganya terkutuk belaka dan terdedah kepada pengisytiharan perang dari Allah, di mana mereka diusir dari rahmat Allah. Mereka tidak dapat berdiri dan bergerak di dalam kehidupan melainkan terumbang-ambing seperti gerakan orang yang dirasuk hantu, yang terhuyung-hayang dan jatuh rebah, tidak pernah menetap, tenteram dan rehat. Andainya hal yang seperti ini diragui di masa lampau, iaitu pada masa pertumbuhan sistem kapitalisme moden dalam 4 abad yang silam, namun pengalaman dalam abad-abad ini telah menghapuskan ruang keraguan itu. Sistem riba telah melahirkan masyarakat manusia yang tidak tenteram. Dunia yang kita hayati pada hari ini di seluruh pelosok bumi adalah sebuah dunia yang penuh dengan kegelisahan, kekacauan, ketakutan, dan penuh dengan penyakit-penyakit saraf dan jiwa. Ini diakui oleh para bijak pandai dunia, para pemikirnya, para ahli ilmunya, dan para pengkajinya, dan disaksikan oleh para pemerhatinya dan para pengunjung yang melintasi negeri-negeri tamadun barat. Semuanya berlaku walaupun tamadun kebendaan dan pengeluaran perusahaan telah mencapai kemajuan yang besar di negeri-negeri ini. Walaupun gejala-gejala kemewahan kebendaan di sana mempersonakan mata yang melihat. Di samping itu, alam yang kita hayati ini juga sebuah alam yang penuh dengan peperangan-peperangan yang besar, penuh dengan ancaman-ancaman perang yang membawa kemusnahan, penuh dengan perang saraf, rusuhan-rusuhan, dan huru-hara yang tidak pernah putus di sana-sini. Itulah keadaan hidup yang malang dan celaka yang tidak dapat dihapuskan oleh tamadun kebendaan dan kemewahan fizikal. Ia tidak dapat dihapuskan oleh kesenangan dan kelembutan hidup kebendaan di kebanyakan negeri-negeri di dunia. Apakah nilai semuanya ini andainya ia tidak dapat mewujudkan rasa bahagia, rasa puas, tenang dan tenteram di dalam hati manusia? Itulah hakikat yang tersergam di hadapan mata orang yang ingin melihat, iaitu orang yang tidak meletakkan penutup mata dari perbuatannya sendiri di atas dua matanya supaya ia tidak dapat melihat. Itulah hakikat bahawa manusia di kebanyakan negeri-negeri mewah di dunia ini seperti di Amerika, di Sweden dan lain-lainnya, dari negeri-negeri yang melimpah ruah dengan kemewahan kebendaan adalah manusia-manusia yang tidak bahagia. Mereka hidup dalam kegelisahan dan tanda-tanda kegelisahan itu nampak jelas dari mata mereka walaupun mereka kaya raya. Perasaan jemu dan bosan memakan hidup mereka walaupun mereka sibuk mengeluarkan berbagai-bagai hasil pengeluaran. Mereka membenamkan kebosanan mereka kadang-kadang di dalam pergaduhan-pergaduhan dan kegiatan-kegiatan yang bising. Kadang-kadang di dalam fashion-fashion dan cara-cara hidup yang ganjil, dan kadang-kadang di dalam kegiatan seks dan jiwa yang tidak normal. Kemudian timbul perasaan ingin hendak lari, iaitu lari dari diri mereka sendiri, lari dari kekosongan hidup yang bersarang di dalam jiwa mereka, dan lari dari kecelakaan batin yang pada zahirnya tidak berpunca dari kesenangan hidup mereka.
lalu mereka lari dengan membunuh diri, lari dengan tingkah laku gila-gilaan, dan lari dengan perangai-perangai yang ganjil. Kemudian mereka terus diburu hantu kegelisahan dan kekosongan yang selama-lamanya tidak memberi peluang kepada mereka untuk menikmati ketenangan. Mengapa? Sebab yang pokok ialah kekosongan jiwa manusia yang kebingungan, menderita, sesat dan malang itu, walaupun mewah dari segi kebendaan, dari bekalan rohani, iaitu kekosongan dari keimanan, dari keyakinan kepada Allah, kekosongan dari matlamat insaniah yang agung, yang diwujud dan digariskan oleh keimanan pada Allah dan jawatan khalifah di bumi mengikut syarat dan perjanjiannya. Kemudian dari sebab yang pokok itu terbit pula bala riba, iaitu bala ekonomi yang berkembang subur, tetapi malangnya ia tidak berkembang subur secara sihat, normal dan sederhana. Ia tidak berkembang subur mengagihkan kebaikan-kebaikan dan keberkatan-keberkatan pertumbuhan dan kemajuannya kepada seluruh umat manusia. Malah ia berkembang subur memberi kebaikannya kepada segelintir pemuda ribawan yang hanya duduk di belakang meja-meja besar di bank-bank, memberi hutang kepada sektor-sektor perusahaan dan perniagaan dengan mengenakan faedah-faedah yang tertentu dan terjamin. Mereka lah dalang-dalang yang memaksa sektor perusahaan dan perdagangan itu supaya berjalan mengikut rel yang tertentu. Sedangkan matlamat yang utama bukannya untuk melayani kepentingan-kepentingan manusia dan keperluan-keperluan mereka agar seluruhnya berbahagia. Bukan untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia agar mereka mendapat pekerjaan yang teratur dan rezeki yang terjamin pada seluruh mereka. Bukan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang dapat mewujudkan ketenteraman jiwa dan jaminan sosial kepada semua orang. Malah matlamat utamanya ialah menghasilkan sesuatu yang dapat memberi keuntungan maksima walaupun terpaksa menghancur dan menafikan hak berjuta-juta manusia yang lain dan merosakkan kehidupan berjuta-juta jiwa dan menanamkan keraguan, kegelisahan dan ketakutan dalam kehidupan seluruh manusia. Alangkah tepatnya dan benarnya firman Allah yang Maha Agung. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri lurus, melainkan dengan berdirinya orang yang direbahkan syaitan kerana kerasukannya. Kini kita dapat melihat bukti kebenaran hakikat ini dalam realiti dunia hari ini. Para ribawan di zaman Rasulullah SAW telah membantah pengharaman riba itu kerana menurut mereka di sana tidak ada alasan bagi mengharamkan muamalat riba dan menghalalkan muamalat berniaga. Itu adalah disebabkan kerana mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbezaan di antara muamalat riba dengan muamalat jual beli. Titik keserupaan yang dipegang oleh mereka ialah jual beli itu mendatangkan faedah dan keuntungan. Maka riba juga mendatangkan faedah dan keuntungan. Ini adalah titik keserupaan yang amat lemah kerana muamalat jual beli atau berniaga terdedah pada keuntungan dan kerugian. Kemahiran usaha pribadi seperti dalam suasana-suasana kehidupan itulah yang menentukan keuntungan dan kerugian. Tetapi muamalat riba adalah muamalat yang tetap untung dalam segala keadaan. Inilah titik perbezaan pokok dan inilah landasan yang menentukan pengharaman dan penghalalan. Setiap muamalat yang terjamin keuntungan dalam segala keadaan itulah muamalat riba yang diharamkan dengan sebab ia menjamin dan menentukan keuntungan. Ini adalah satu hakikat
yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kerana unsur jaminan keuntungan itu tidak terdapat di dalam jual beli dan kerana berbagai-bagai sebab yang lain yang menjadikan muamalat perniagaan dari asal lagi berguna kepada kehidupan manusia, sedangkan muamalat riba dari asal lagi merosakkan kehidupan manusia. Cara Islam merawati muamalat riba di zaman Rasulullah. Islam telah merawati keadaan-keadaan yang wujud di zaman itu dengan rawatan yang waqi, iaitu realistik, tanpa mengakibatkan sebarang krisis ekonomi dan sosial. Oleh itu, sesiapa yang sampai kepadanya pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka segala pengambilannya itu yang telah lepas adalah menjadi haknya dan terserahlah urusannya kepada Allah. Di sini Allah menjadikan tarikh penguatkuasaan peraturan itu bermula dari masa diperundangkannya. Oleh itu, sesiapa yang telah mendengar pengajaran dari Tuhannya, maka segala bayaran riba yang telah diambilnya di masa yang lepas itu tidaklah diambil balik darinya, dan terserahlah perkara itu kepada Allah memutuskan mengikut pertimbangannya. Ungkapan ini menyarankan kepada hati bahawa keselamatan dari dosa riba yang telah lepas itu adalah bergantung kepada iradat dan rahmat Allah. Ini membuat seseorang itu terus merasa bimbang dan berkata di dalam hatinya, "Cukuplah aku dengan amalan riba yang seburuk yang telah aku lakukan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa itu jika aku berhenti dan bertaubat dari sekarang dan tidak lagi menambahkan dengan amalan yang baru." Demikian Al-Quran merawati perasaan-perasaan hati dengan caranya yang unik. Dan sesiapa yang mengulangi mengambil riba, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal abadi di dalamnya. Penghujung ayat 275. Ancaman dengan hakikat azab di akhirat itu menguatkan lagi sifat-sifat metodologi pendidikan Al-Quran yang telah kami sebutkan sebelum ini dan mendalamkan tunjangnya di dalam hati. Tetapi mungkin ramai yang tertipu dengan kelambatan masa kedatangan kiamat dan dengan waktu kedatangan yang tidak diketahui itu. Oleh sebab itulah mereka diketepikan kira-kira akhirat dari perhitungan mereka. Kini Al-Quran mengancam mereka pula dengan kemusnahan di dunia dan di akhirat, kedua-duanya sekali, dan menjelaskan bahawa hanya sedekah-sedekah, bukannya riba yang subur dan bertambah kebaikan dan kebajikannya. Kemudian Al-Quran mengecap orang yang tidak menyambut pengharaman riba itu sebagai orang yang kafir dan berdosa, dan menyarankan kepada mereka bahawa Allah amat benci kepada orang-orang yang kafir yang berdosa. Allah memusnahkan kebaikan riba dan menyuburkan kebaikan sedekah. Dan Allah tidak sukakan setiap orang kafir yang berdosa. Ayat 276. Kebaikan sedekah dan keburukan riba. Apa yang diancam dan dijanjikan Allah adalah tepat dan benar. Kini kita dapat melihat tidak ada masyarakat yang bermuamalat dengan riba yang dapat hidup dengan keberkatan atau kemewahan atau kebahagiaan atau keamanan atau ketenteraman, kerana Allah menghapuskan kebaikan riba. Oleh itu, mana-mana masyarakat yang mengamalkan sistem yang kotor ini, maka Allah tidak akan melimpahkan ke atasnya melainkan keadaan yang kemarau dan celaka. Mungkin yang dilihat mata pada lahirnya masyarakat itu mewah, penuh dengan pengeluaran dan cukup dengan sumber-sumber ekonomi. Tetapi keberkatan itu bukan terletak pada sebesar mana sumber-sumber ekonomi itu, malah terletak pada sejauh mana ia dapat dinikmati dengan baik dan aman tenteram. Sebelum ini kami sentuhkan tentang penderitaan batin yang malang
yang mengungkungi hati manusia di negeri-negeri yang kaya raya dengan sumber-sumber ekonomi. Juga tentang kegelisahan jiwa mereka yang tidak dapat ditolak dengan kekayaan, malah menambahkannya lagi. Dan dari negeri-negeri yang kaya inilah melimpahnya kegelisahan, ketakutan dan kekacauan ke atas seluruh dunia pada hari ini. Dan di mana umat manusia sentiasa hidup dalam ancaman perang yang membawa kemusnahan. Mereka jaga dan tidur dalam kesibukan perang, dingin dan tekanan kehidupan terus menekan saraf manusia hari demi hari, sama ada mereka sedar atau tidak sedar. Mereka tidak dikurniai Allah keberkatan harta, keberkatan umur, keberkatan kesihatan, dan keberkatan dalam bentuk ketenteraman hati. Mana-mana masyarakat yang dibangunkan di atas asas takaful dan tolong-menolong yang diwujudkan di dalam amalan sedekah wajib dan sedekah sukarela, mana-mana masyarakat yang dikuasai semangat kasih sayang, keredaan hati dan toleransi, mana-mana masyarakat yang sentiasa berharap pada limpah kurnia Allah dan balasannya dan sentiasa yakin kepada pertolongan Allah dan gantiannya yang berlipat ganda terhadap sedekah-sedekah yang dikeluarkannya, maka masyarakat itu akan diberkati Allah. Seluruh warganya, baik individu maupun kelompok-kelompok, akan diberkati Allah pada harta dan rezeki mereka, pada kesihatan dan kekuatan mereka, dan pada ketenteraman dan ketenangan hati mereka. Orang-orang yang tidak melihat hakikat ini dalam realiti umat manusia sekarang, itulah orang-orang yang sengaja tidak mahu melihat kerana nafsu mereka tidak ingin melihat, atau itulah orang-orang yang mempunyai mata yang telah diselaputi oleh kesesatan-kesesatan dan pengeliruan-pengeliruan yang ditaburkan dengan sengaja oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan sistem riba yang terkutuk itu. Dan kerana inilah mereka lemah untuk melihat hakikat ini. Dan Allah tidak sukakan setiap orang kafir yang berdosa. Penghujung ayat 276. Hukum orang yang menghalalkan riba. Kenyataan ini cukup jelas dan tegas menganggapkan orang-orang yang terus berdekil bermuamalat dengan riba selepas diharamkan Allah sebagai orang-orang yang tergolong di dalam golongan orang-orang kafir yang berdosa yang tidak disukai Allah. Malah tidak syak lagi bahawa orang-orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah itu adalah tercakup ke atas mereka sifat kafir dan berdosa, walaupun dia telah mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 1000 kali dengan lidah mereka. Kerana Islam ini bukannya kata-kata yang diucapkan dengan lidah, malah ia adalah satu sistem hidup dan satu cara beramal. Perbuatan menolak sebahagian dari sistem Islam bererti menolak seluruh sistem itu. Perbuatan menolak sebahagian dari sistem Islam bererti menolak seluruh sistem itu. Tidak ada sebarang kekeliruan lagi dalam keharaman riba dan sebarang perbuatan untuk menganggapkan riba sebagai halal dan meletakkannya sebagai asas pembangunan kehidupan, maka itulah perbuatan yang kafir dan berdosa. A'udzubillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.